Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum semua. Jadi, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 penghasilan produk dengan tajuk Guru Cemerlang Masa Depan Terbilang bagi subjek EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pensyarah kami iaitu Dr. Yuzlaini binti Yunus. Soalan tugasan yang kami terima adalah tugasan 2 yang berbentuk penghasilan produk secara berkumpulan 4 orang. Jadi, kami telah mengendalikan satu temu bual dengan seorang guru cemerlang atau pernah menerima anugerah Nobel sama ada di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Melalui temu bual tersebut, kami perlu menghasilkan sebuah persembahan video selama 10 hingga 15 minit. Video itu bukan sahaja memberikan inspirasi kepada pelajar dan guru, tetapi juga masyarakat di negara kita. Manakala 4 ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Fairuz binti M. Azhar, Ahmad Rizdaini bin Muhammad Rashid, Sharifah Nadira Sofia binti Said Mahazi dan saya, Nur Azimah binti Muhammad Nizam. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan pengertian guru cemerlang. Apa itu guru cemerlang? Menurut buku Terma rujukan konsep guru cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan serba sedikit latar belakang guru cemerlang yang telah kami temu bual, iaitu merupakan seorang pengetua cemerlang yang bernama Puan Hajah Roslina binti Ishak. Nama diberi Roslina binti Ishak dilahirkan pada 8 Disember 1967 di Kulim, Kedah. Beliau merupakan pengetua cemerlang di G54 Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamaruddin ataupun KDSK di Seri Manjung, Perak. Beliau telah berkhidmat sebagai guru selama 29 tahun dan menjawat jawatan pengetua cemerlang selama 5 tahun. Beliau juga merupakan seorang guru dalam subjek prinsip perakaunan. Sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang pendidikan pengetua cemerlang kita, Puan Hajah Roslina binti Ishak. Pada peringkat sekolah rendah iaitu pada tahun 1974 hingga 1979, beliau telah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Guar Lobak, Padang Serai, Kedah. Pada peringkat sekolah menengah iaitu tahun 1980 hingga 1986, beliau telah bersekolah di 2 sekolah iaitu yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Serai, Kedah iaitu pada tahun 1980 hingga 1984 dan sekolah yang seterusnya adalah SMK Kulim, Kedah iaitu pada tahun 1985 dan 1986. Pada peringkat universiti, beliau telah memasuki Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM untuk mengambil ijazah sarjana muda perakaunan dengan kepujian iaitu pada tahun 1989 hingga 1993. Seterusnya, selepas itu beliau juga telah melanjutkan pelajaran di universiti yang sama iaitu UKM dalam diploma pendidikan selama setahun. Pada tahun 2002 hingga 2004, beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu dengan ijazah sarjana pendidikan ekonomi dan pada tahun 2017 beliau telah memasuki Institusi Aminuddin Baki iaitu dalam bidang diploma pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Puan Hajah Roslina binti Ishak merupakan seorang pengetua yang cemerlang dari pelbagai aspek dan beliau telah menerima pelbagai anugerah. Termasuklah dalam peringkat anugerah kebesaran iaitu peringkat negeri dan persekutuan, beliau telah menerima anugerah Sinergi Green Malaysia GPM Sustainability Award 2021 iaitu Project of Year 2021. Seterusnya, beliau telah memperoleh anugerah PPP in 21 Inovasi College Community Selayang yang merupakan anugerah pengarah pada tahun 2021. Pada tahun yang sama juga, beliau telah menerima anugerah Malaysia Green Project Management yang merupakan anugerah khas. Beliau telah menerima anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan atau nama gelarannya CEO of the Year pada tahun 2018. Beliau juga telah menerima anugerah Ahli Mahkota Perak AMT yang merupakan anugerah yang diberi kepada pegawai kerajaan yang menunjukkan prestasi cemerlang dan banyak menyumbang kepada negeri Perak. Beliau telah menerima banyak anugerah perkhidmatan cemerlang, antaranya Anugerah Penolong Kanan Kokurikulum Cemerlang yang merupakan sijil kepujian pada tahun 2015.
Beliau juga telah memperoleh Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2007 dan 2011. Antara anugerah-anugerah lain yang diperoleh oleh beliau termasuklah Anugerah Guru Penyayang Unit HEM Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamaruddin pada tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga 2018, beliau telah memperoleh sijil penghargaan penyelia kawasan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Antara anugerah luar negara antarabangsa yang dimenangi oleh beliau adalah Anugerah Silver Inovasi Asia Virtual Show yang merupakan anugerah silver pada tahun 2022. Seterusnya, ini adalah antara anugerah-anugerah lain yang diterima oleh pengetua cemerlang kita, Puan Hajah Roslina binti Ishak. Antaranya termasuklah Misha Awards iaitu Misha National Excellence Awards on OSH Principle of Prevention iaitu dalam peringkat kebangsaan. Seterusnya, beliau juga telah meraih anugerah Guru Inovatif secara berkumpulan bahagian sekolah menengah dan beliau juga telah memenangi anugerah Occupational Safety and Health OSH peringkat kebangsaan. Okey, baiklah. Terima kasih Sofia. Jadi giliran saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia iaitu FPK. Jadi falsafah ini diwujudkan untuk memberi usaha dalam mengembangkan potensi seseorang itu secara menyeluruh dan baik bagi mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. um, FPK ini juga sebenarnya berdasarkan rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi apa tujuan falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan? Ini adalah untuk melahirkan warga negara iaitu terutamanya kepada guru-guru dan juga anak-anak murid. Jadi FPK ini membuatkan mereka lagi berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan juga menyumbang keharmonian kepada negara. Okey, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan falsafah pendidikan guru Malaysia iaitu FPG. Jadi FPG ini mempunyai satu statement yang dihaskan untuk falsafah pendidikan guru ini yang berbunyi guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. FPG ini mempunyai tujuan yang tersendiri kenapa ia diwujudkan. Jadi yang pertama, FPG ini bertujuan untuk membina guru yang berakhlak mulia dan juga berilmu kreatif. Seterusnya, FPG ini meningkatkan pengetahuan dan kecekapan guru terlatih secara berkesan. Yang terakhir sekali, membimbing guru berdaya tahan yang boleh mendidik murid dengan cekap dan berkesan. Jadi falsafah pendidikan guru FPG ini memang dihaskan untuk guru-guru di Malaysia bagi melatih lagi kebolehan yang tersendiri kepada guru-guru. Jadi penyampaian dalam bilik darjah mereka untuk aktiviti pengejaran dan pembelajaran berkesan dengan menjadikan falsafah pendidikan guru ini sebagai asas mereka sewaktu pengajaran di dalam bilik kelas. Baik, untuk slide yang seterusnya ini, saya akan mengulas tentang temu bual kami dengan pengurusi cemerlang iaitu Cikgu Roslina ini, di mana um, a- apa aspirasi untuk beliau untuk menjadi seorang guru dan pengetua yang cemerlang. Jadi daripada temu bual tersebut, Cikgu Roslina ini pada mulanya dia tidak berminat untuk menjadi seorang guru. Tapi sebaliknya beliau ni adalah seorang penjawat awam yang bekerja di pejabat di bawah syarikat Perkeso iaitu Syarikat Pertubuhan Keselamatan Sosial di Kota Damansara, Selangor.
Kemudiannya, beliau ini berkahwin dan berpindah ke negeri Perak kerana ikut suami. Suami bekerja di negeri Perak dan beliau ni menukar profession dia sebagai seorang guru. Sebab di negeri Perak ini syarikat perkesaan ni tiada cawangan di negeri Perak. Jadi dia terpaksa berhenti dan mengambil dan menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan selama setahun. Um, Pada mulanya beliau ni ada ambil bidang accountant untuk sijil diploma dan menambah setahun lagi untuk menyambung bidang pendidikan dan akhirnya beliau lulus untuk berkhidmat di Perak sebagai seorang guru. Dan akhirnya selama beberapa tahun beliau ini menjadi seorang guru. Beliau mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran lagi dalam bidang master selepas beberapa tahun. Jadi daripada pengalaman yang diceritakan oleh beliau, uh, sewaktu beliau meneruskan pelajaran beliau dalam bidang master, setelah beliau uh, telah mendidik jiwanya untuk mencedai pekerjaan sebagai seorang guru ini. Yang di mana Cikgu Roslina ini juga sedar akan tanggungjawab yang digalas, lalu membuatkan beliau ni lagi lebih optimis dan bermotivasi dalam meneruskan profesi guru ini untuk menjadi seorang pengetua yang cemerlang dan juga sebagai pendidik yang cemerlang. Sekaligus membawa sekolah-sekolah dan anak-anak murid mereka ini ke arah yang lebih baik dan menjadi salah satu sekolah-sekolah yang terbaik di Malaysia. Jadi beliau ni juga sedar dengan keseronokan, kemuliaan dan keistimewaan profesi guru ini. Selama beliau menjadi seorang guru ini, jadi beliau telah banyak pengalaman yang telah dilaluinya, sekaligus beliau dapat cari keseronokan dalam profesi guru ini. Cikgu Roslina ini juga ada juga memberi nasihat kepada bakal-bakal guru ini, kalau ada kesempatan itu untuk terus belajar dan timba ilmu, perlulah ambil peluang tu bagi menambah pengetahuan ilmu di dada. Sebab sekaligus jika seorang pendidik mempunyai lebih tinggi pengetahuan dan lebih banyak pengetahuan, ia sebenarnya memberi kebaikan kepada anak-anak murid yang menuntut dan mendapat ilmu daripada cikgu tersebut. Kerana seorang guru yang punya lebih banyak ilmu tu meningkatkan lagi peluang mereka turut meluaskan pengetahuan kepada anak-anak murid ni. Jadi Cikgu Roslina ini juga menasihati untuk terus menimba ilmu sebanyak yang mungkin. Terima kasih kepada Siti Fairuz. Kini beralih pula kepada saya soalan ketiga, di mana saya menanyakan kepada beliau tentang apakah peristiwa-peristiwa yang menginspirasikan beliau sepanjang beliau menjadi guru cemerlang. Di sini, beliau menjawab soal pernyataan saya dengan menyatakan bahawa perkembangan anak pelajarnya merupakan salah satu tonggak utama untuk beliau menjadi seorang guru yang hebat sehingga hari ini. Di mana beliau mengatakan bahawa rasa tanggungjawab bukan sahaja dilihat ketika mereka di peringkat sekolah rendah ataupun menengah, malah ketika mereka berada di puncak gading, yang dapat menunjukkan berjayanya seorang guru apabila anak muridnya berjaya. Mengikut beliau juga telah memberikan contoh kepada kami, iaitu Puan Roslina menyatakan mengikut pandangan dan pengalamannya sepanjang menjadi guru, beliau menyatakan bahawa dengan pelajaran sahajalah yang boleh mengubah status sosio-ekonomi keluarga tersebut, kerana beliau sendiri telah melalui pengalamannya ketika beliau sedang di fasa pembelajaran. Di sini dapat dilihat yang menjadikan beliau semakin terinspirasi dengan
persekitaran dan menyebabkan beliau menjadi seorang guru yang cemerlang. Di sini dapat saya sertakan beberapa inspirasi-inspirasi program yang telah beliau sertai dan juga yang menyebabkan Puan Roslina rasa semakin rasa tinggi tanggungjawab terhadap pelajar-pelajarnya, di mana Puan Roslina telah membentangkan projek Sekolah dalam Simposium Pendidikan Kewarganegaraan Global GCED pada tahun 2023. Bukan itu sahaja, pada tahun 18 hari bulan September 2023 hingga 23 hari bulan September 2023, beliau telah mengikuti kursus penyelaras OSH selama seminggu dan berkemah di Orient Star yang menunjukkan beliau ni merupakan seorang guru yang cemerlang. Dan akhir sekali, beliau telah bersama dengan pasukan JKKP dan IAB serta Jabatan Membina Modul Keselamatan Manual di sekolah untuk membentangkan beberapa topik tentang apa itu keselamatan dan juga keselamatan daripada guru-guru yang cemerlang dari berbagai-bagai sekolah. Bukan di peringkat antarabangsa sahaja beliau telah memberikan ceramah dan juga membentangkan pelbagai-bagai projek, malah di sekolah sendiri memandangkan beliau merupakan seorang pengetua cemerlang di sekolah beliau. Beliau juga telah membuatkan inspirasi program yang menyebabkan ramai guru terinspirasi dengan beliau, iaitu beliau telah membawa pasukan dari sekolah Puan Roslina telah berjaya merangkumi Naib Johan Robotik Sempurna Carnival TVET Negeri Perak, di mana satu program yang besar di dalam negeri. Manakala beliau telah membawa Laksamana Datuk Seri Panglima Roslan, iaitu pengerusi Majlis Alang Iskandar yang hadir sebagai tetamu dalam bicara tokoh, bukan calang-calang orang. Dan beliau juga telah penuhi dan berwibawa serta bersemangat tentang kemerdekaan Malaysia. Ini adalah antara inspirasi program yang menyebabkan guru lain ataupun guru sendiri menunjukkan beliau merupakan seorang guru yang cemerlang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rizhdani dan saya akan menerangkan pula tentang perjalanan kerjaya menjadi seorang guru cemerlang. Pada tahun 1996 hingga tahun 2010, Puan Roslina binti Ishak selaku guru penolong di SMK Metodis SES Setiawan. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2012, beliau bertugas sebagai seorang guru kanan teknik dan vokasional di SMK Metodis SES Setiawan, iaitu sekolah yang sama. Kemudian beliau telah dinaikkan pangkat sebagai guru penolong kanan co-curriculum pada tahun 2012 hingga 2014 di SMK Metodis SES Setiawan juga. Dan kemudian beliau berpindah ke SMK KDSK Seri Manjung dan bertugas sebagai penolong kanan co-curriculum juga pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun 2014 hingga 2018, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid di SMK KDSK Seri Manjung. Kemudian pada tahun 2018, beliau bertugas sebagai guru penolong kanan pentadbiran di SMK Konvent Setiawan. Dan pada tahun 2018, iaitu pada tahun yang sama, beliau kembali ke SMK KDSK Seri Manjung dan bertugas sebagai pengetua sekolah. Dan pada tahun 2019 hingga kini, beliau bergelar sebagai pengetua cemerlang di SMK KDSK Seri Manjung. Apabila ditanya mengenai kriteria menjadi seorang guru cemerlang, Puan Hajar Roslina binti Ishak, iaitu pengetua cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamaluddin sendiri telah berkata bahawa untuk menjadi seorang guru cemerlang ni adalah bukan sesuatu yang mudah. Yang pertama, kita perlulah mampu memberi kualiti kerja yang terbaik. Kita perlu sedia berkorban dan beri segalanya untuk mendapatkan output yang cemerlang. Yang kedua, kita perlulah berupaya memberi inspirasi dan menjadi sumber teladan kepada orang lain. Dalam aspek ini, jiwa pendidik dan minat yang mendalam sangatlah penting supaya kita dapat memberi inspirasi kepada golongan pelajar. Seterusnya, kita wajarlah bersedia membantu orang lain dalam pelbagai aspek.
Kita juga mesti peka dan mudah membaca keadaan sekeliling agar kita dapat mengetahui perasaan setiap golongan pelajar. Kita juga hendaklah sentiasa konsisten dan bijak mengendali diri sendiri, iaitu kita perlu sentiasa berdisiplin dan pandai mematuhi masa. Akhir sekali, kita hendaklah bersedia menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Okey, yang seterusnya, kami juga ada bertanya soalan kepada beliau tentang bagaimana falsafah pendidikan guru iaitu FPG ini mempengaruhi seorang guru ini dalam memperbaiki profesyen mereka. Jadi Cikgu Roslina ini beri pendapat beliau iaitu memberi jawapan yang mengatakan yang FPG ini, falsafah pendidikan guru ini dapat membuatkan seseorang guru itu mempunyai sifat insaniah dan juga sifat empati yang lebih berkualiti dan baik. Selepas itu Puan Roslina ini juga berkata yang seseorang guru itu tak boleh ambil remeh tentang latar belakang ataupun masalah yang ada pada pelajar yang guru itu mengajar. Jadi Puan Roslina kata kita tak boleh pilih kasih dan macam mempersoalkan latar belakang anak-anak murid yang diajarnya. Kerana sesetengah anak-anak murid ini mungkin ada rasa malu berdatangnya daripada keluarga yang mempunyai ekonomi yang rendah berbanding dengan pelajar yang mempunyai keluarga daripada ekonomi yang tinggi. Jadi mereka ini akan merasa rendah diri dan tidak sama tahap dengan rakan-rakan mereka yang datang daripada keluarga yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Jadi seorang guru ni perlu ambil berat dan ambil tahu bagaimana personaliti seorang murid itu dan bagaimana latar belakang anak-anak murid itu dan perlulah memberi layanan yang sama rata bagi setiap murid supaya mereka tidak ada yang rasa dipinggirkan ataupun diabaikan. Selepas itu guru ni juga haruslah bertanggungjawab dalam menghasilkan hasil iaitu pelajar dan untuk berilmu dan berpotensi tinggi. Jadi FPG ni memang sangat mempengaruhi profesyen guru ini dalam menjadikan seorang guru ini menggunakan kebolehan dan bakat mereka dalam menjadikan pelajar-pelajar yang diajar oleh mereka menjadi seorang yang berilmu, berpotensi tinggi, berkeyakinan dan mempunyai masa hadapan yang lebih baik. Jadi sangat besar tanggungjawab sebagai seorang guru ini dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Jadi seterusnya, soalan seterusnya akan dipendahkan oleh Azimah. Soalan seterusnya yang telah saya tanyakan kepada Puan Roslina adalah tentang apakah pentingnya seorang guru cemerlang ataupun pengetua cemerlang di sesebuah sekolah. Menurut beliau, beliau sangat rasa penting kerana beliau bersetuju dan menyatakan bahawa seorang guru cemerlang ini amat diperlukan di sesebuah sekolah tanpa mengira subjek. Hal ini kerana kebanyakan ibu bapa pelajar lebih memilih untuk bersekolahkan anak mereka di sekolah yang berprestij untuk diberikan pendidikan. Apabila sekolah berprestij ini bukan hanya dilihat kepada pelajar yang penting, namun guru ataupun pendidik itu sendiri juga memainkan peranan yang penting dalam menjadikan pelajar seorang yang cemerlang mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, Puan Roslina sangat bersetuju dengan usul iaitu pentingnya guru di sesebuah sekolah ini. Turut disertakan contoh oleh Puan Roslina di mana apabila kita ke hospital, terdapat dua jenis doktor biasa dan juga doktor pakar bedah. Sudah tentu kita sebagai pesakit lebih memilih untuk pergi ke doktor pakar bedah. Hal ini kerana kepercayaan dan pengalamannya yang lebih tinggi berbanding dengan doktor biasa. Di sini, sama seperti kita di sekolah, ada guru yang lebih berprestij dan merupakan seorang guru cemerlang dan ia sangat penting apabila guru cemerlang ada di sesebuah sekolah.
Dan dapat saya sertakan bukti bahawa Puan Raslina ini merupakan pengetua yang amat cemerlang, iaitu beliau telah berjaya merangkul sijil perhargaan iaitu penceramah atau fasilitator bengkel pengetua cemerlang di 054 KUP pada tahun 2020 negeri Perak, iaitu berlangsung pada 7 Julai 2022. Bukan itu sahaja, terdapat juga beberapa bukti dari segi akademik, dari segi sukan, malah daripada segi webinar sendiri. Saya sertakan beliau telah berjaya membuktikan peratusan layak sijil meningkat 97.54% di sekolah beliau setelah beliau menjadi guru cemerlang. Yang kedua adalah guru yang cemerlang melatih anak muridnya dalam bidang sukan. Di sini dapat kita lihat pada sekolah Puan Raslina sendiri telah berjaya merangkul beberapa pingat seperti Johan, Naib Johan dan juga Gangsa dalam bidang sukan. Dan akhir sekali beliau juga telah melalui webinar ini menunjukkan ramainya guru cemerlang telah membuat pelbagai alternatif bagi memberikan perkhidmatan terbaik dalam pengajaran. Dan Puan Raslina merupakan salah satu panel di dalam webinar ini. Ada beberapa sumbangan yang disumbangkan oleh beliau kepada sekolah. Yang pertama, kita boleh lihat seperti di dalam slide, beliau berjaya membawa sekolah untuk menjadi Johan Musola kategori sekolah menengah. Musola maksudnya surau. Kemudian beliau juga berjaya membawa sekolah beliau daripada peringkat bawah sehingga antara sekolah 5 terbaik di daerah Manjung. Seterusnya, kita boleh lihat pada slide, beliau juga berjaya membawa 15 inovasi yang dipertandingkan pada peringkat antarabangsa. Seperti yang beliau kata kepada kami semasa interview, sebelumnya sekolah beliau tidak ada inovasi, tidak pernah dipertandingkan. Jadi beliau berinisiatif untuk membawa sebanyak 15 inovasi. Dan inovasi-inovasi itu dipertandingkan kepada peringkat atas, iaitu peringkat antarabangsa. Yang seterusnya, beliau juga berjaya memberi semangat dan meyakinkan guru-guru beliau dalam membuat penulisan ilmiah yang memberi banyak ilmu kepada masyarakat. Dan dengan itu, sehingga ada guru yang dijadikan ikon kepada masyarakat, dan title ikon ini diiktiraf oleh daerah dan negeri. Jika berminat, anda boleh menonton video temu bual kami bersama pengetua cemerlang iaitu Puan Raslina di link YouTube yang disediakan. Terima kasih diberikan kepada anda kerana sudi mendengar perkongsian kami tentang